Kita lihat di dalam surah Ali Imran ayat 114. Allah Ta'ala sebut tentang bisikan. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a maradatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azimah. Allah Ta'ala sebut kepada kita di dalam surah Ali Imran ayat 114 tentang bisikan. Kata Allah, kebanyakan bisikan-bisikan ini tidak ada kebaikan, melainkan kepada 3 jenis bisikan. Sebab manusia ni tak pernah lekang daripada berbisik. Bisik dengan kawan-kawan, apa benda pun dia akan bisik. Tok Imam baca ayat panjang, habis sembahyang dia bisik panjang untuk imam. Bisik. Okey, pergi rumah orang kahwin, lauk tak sedap, mana punya catering ni, bisik tuan. Tengok orang lalu pakai jubah, bila dia pergi haji tu, orang rasa belum atau pakai buat apa, bisik tak habis-habis. Tengok Ustaz Kazim duduk atas kursi, bisik, mana dia jumpa baju tu, merah hitam, pelik betul. Tuan-tuan, ada 3 jenis bisikan yang kata Allah, bisikan ini sangat bermanfaat. Man amara bisadaqah, yang pertama ialah bisikan yang menyuruh orang untuk bersedekah. Yang kedua, bisikan apa? Au ma'rufin, atau mengajak orang berbuat baik. Dan yang ketiga, bisikan untuk islah, memperbaiki bainan nas, di antara sesama manusia yang bertelengkah. Kata Allah, sesiapa yang melakukan 3 benda ini semata-mata mencari redha Allah, maradatillah, kelak kami akan berikan kepada dia pahala yang besar kepada mereka. Jadi tuan-tuan, kita selalu bercakap tentang mencari pahala yang besar. Apa benda yang kita nak buat, kita akan cari pahala yang besar, pahala yang besar. Dan orang tanya pada saya, Ustaz, boleh ke kita buat ibadat untuk mencari pahala? Boleh ke kita buat ibadat sebab kita nak minta syurga? Boleh ke Ustaz? Ada yang kata tak boleh, semata-mata niat kerana Allah saja. Jangan sebut aku nak minta syurga, jangan cakap aku nak dapat pahala. Dalam ayat ni terang-terang Allah Ta'ala sebut, kami akan berikan pahala yang besar kepada mereka. Dalam doa yang lain kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dalam ayat lain pula kita baca, ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Tidaklah menjadi kesalahan secara mutlak kalau kita cakap aku pun nak pahala juga. Nah, aku sedekah. Tak, aku belanja hari ni. Tak, aku belanja. Tak, aku belanja. Bergebuk nak belanja. Cakap dekat dia, takkan kau je nak pahala, aku pun nak pahala juga. Maka taklah salah kalau kita cakap macam itu. Baik, di situ Allah Ta'ala sebut dengan 3 jenis bisikan. Pertama, bisikan mengajak orang bersedekah. Apa hal wakaf Anwar datang masjid kita tu, ngajak wakaf. Kamu ada duit lebih-lebih, wakaf lah. Nampak? Itulah bisikan yang paling bagus, mengajak orang bersedekah. Baik, bila sebut tentang bersedekah, perkataan bersedekah ini tuan-tuan banyak maksud dia, tetapi digabungkan dalam satu perkataan yang dipanggil sebagai infak. Yunfiq, membelanjakan harta. Awal-awal di dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala dah sebut dah, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Awal-awal dalam Quran surah Al-Baqarah, 3 orang tanda orang bertakwa. Apa dia? Pertama, orang yang percaya kepada perkara gaib. Kedua, orang yang bertakwa itu siapa? Yang mendirikan salat. Dan yang ketiga, menafkahkan hartanya pada jalan Allah. Jadi di dalam menafkahkan hartanya ada yang jadi wajib, ada yang jadi sunat. Yang jadi wajib sudah pasti nama dia zakat. Yang ini tidak akan dapat mengatasi zakat. Apa benda sunat pun, infak yang sunat takkan dapat mengatasi pahala wajib daripada arahan berzakat. Wa aqimus salat wa atuz zakat. Kemudian datang kepada infak, sedekah sunat yang terkandung di dalam dia pelbagai jenis, daripada sedekah anak yatim, daripada sedekah kepada fakir miskin,
daripada fi sabilillah kepadalah wakaf yang berpanjangan pahala dia. Masing-masing ada manfaat. Sebab ada orang tanya, Ustaz, mana satu saya nak buat? Sedekah pada anak yatim, atau bagi makan fakir miskin, atau letakkan dalam tabung masjid, ataupun wakaf? Mana yang saya nak buat, Ustaz? Saya keliru, Ustaz. Jangan keliru. Dalam Islam ni semua ada jawapan. Yang tak ikut Islam tu lah yang keliru. Sebab ada orang tanya, Ustaz, luar mati mak, telan mati bapak. Siapa suruh luar, siapa suruh telan? Allah Ta'ala sebutkan fas'alu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Pertama sekali, kadang-kadang daripada sedekah itu membuang sifat munafik. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tuan-tuan, zaman kita ini zaman orang menilai daripada bungkusan, orang menilai daripada packaging. Maka kita lihat pada packaging, maka kita kata, ini baik. Itu perangai kita. Sebab itu pada setiap packaging orang akan letak benda baik-baik. Kalau buat bihun cat surau, mesti laku. Sebab nampak baik je bihun tu, padahal kotor Tuhan saja yang tahu. Kalau buat sardin tin cap imam, mesti laku. Sebab orang menilai daripada packaging. Serupalah sekarang saya pakai baju bunga-bunga, nama dia baju Casanova. Piyu Rahmat pakai jubah, ada selempang pula dekat tengkok dia. Antara saya dengan Piyu Rahmat, siapakah yang lebih beriman? Yang lebih kuat iman dia. Maka tuan-tuan akan menilai packaging dia apa? Menang Piyu Rahmat. Yang Ustaz Kazim tu, itu makan dedak punya orang, kata dia. Astaghfirullahalazim. Sebab manusia menilai daripada zahir, tetapi Allah Ta'ala tidak menilai pada zahir. Ada dalam Quran sebut orang yang pakai macam ni lebih daripada itu. Tak. Nak masuk syurga ni siapa pun layak, dengan syarat engkau beriman dan beramal soleh. Sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut tentang ciri orang munafik. Saya ni pakai songkok hitam, pakai baju macam ni, pakai ceramah pula, ceramah siang malam. Belum tentu saya ini orang yang kuat imannya. Belum tentu saya orang yang tegap imannya. Kadang-kadang saya adalah pembohong di dalam agama. Cakap lain, buat lain. Sebab apa? Sebab saya tidak mempedulikan kepada anak yatim dan saya tidak memberi makan kepada fakir miskin. Dalilnya apa? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Kamu nak kenal tak orang yang berdusta di dalam agama, pembohong dalam agama? Mereka ini kalau jumpa anak yatim mereka tak peduli. Mereka ini kalau jumpa fakir miskin tak jadi bagi makan pada fakir miskin. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak bebas daripada sifat munafik, bebas daripada sifat pengkhianat agama, jaga anak yatim, jaga orang miskin, jaga. Infaklah kepada mereka. Selamat kita daripada sifat munafik. Selamat kita daripada sifat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu dalam masjid kenalah ada satu tabung. Tabung anak yatim, tabung fakir miskin. Bila orang datang ke masjid, dia ada 3. Kalau sampah pun ada 3. Yang plastik, yang kaca, yang kertas. Takkan di masjid tak boleh buat 3 tong. Satu untuk tabung masjid, satu untuk tabung anak yatim, satu lagi tabung untuk fakir miskin. Datang dia bubuh. Dan bila dah bubuh pada tabung miskin, tabung anak yatim, bagilah duit tu pada anak yatim. Jangan simpan pula. Kalau simpan, yang derma tu lagi pandai simpan. Orang lagi pandai simpan daripada jawatankuasa masjid. Jadi jawatankuasa masjid dah ada dah senarai fakir, senarai miskin dan senarai anak yatim. Berikan, maka pahalanya bagi kepada kita sampai kepada kita. Alhamdulillah, membebaskan kita daripada sifat munafik. Sebab tu saya teringat tuan-tuan, di sekolah saya tu ada 35 orang anak yatim. Ada satu keluarga, saya dihantar 5, saya ambil seorang. Baru ni saya ambil lagi 2 orang. Dia minta 5 orang bela anak dia. Kawan dia. Dia kata, Ustaz, ini anak kawan saya. Sudah mati bapa dia. Kawan baik saya, Ustaz. Ini kecil lagi sudah anak yatim, Ustaz. Jadi saya mau hantar sama Ustaz. Tolong ambil lah, Ustaz. Boleh ke Ustaz ambil, Ustaz? Kecil-kecil, comel-comel, Ustaz. Saya kata boleh, tak ada masalah. Hantar je lah, insyaAllah. Mak dia macam mana? Mak dia saya ambil, Ustaz. Sudah. Ini nama dia pelaburan yang bijak, Ustaz.
Ya, ekonomi nama dia, tuan. Tuan-tuan, yang kedua, satu benda yang kita panggil sebagai infak fi sabilillah, yang disebut sebagai jihad fi sabilillah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran ayat 142, ayat 141. Balik buka tuan-tuan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Allah tanya pada kita dengan satu pertanyaan kepada kita. Pertanyaan apa? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu sangka kamu dah boleh masuk syurga? Apa kamu sangka kamu dah boleh masuk syurga? Saya tiap-tiap waktu sembahyang berjemaah, Ustaz. Bagus. Saya baca Quran tiap-tiap hari, Ustaz. Bagus. Saya, Ustaz, alhamdulillah lah, Ustaz, berzikir tiap-tiap hari 1000 kali, Ustaz. Bagus. Saya, Ustaz, pakai tudung labu, Ustaz. Bagus. Dulu saya tak pakai tudung, Ustaz. Sekarang opah dah pakai tudung dah, Ustaz. Opah dah hijrah dah, Ustaz. Bagus, opah. Bagus sangat. Cuma kadang-kadang tudung je labuh piyu rahmat. Baju tak pakai. Pakai kain batik, tudung labuh. Baju lupa nak pakai. Siram pokok petang-petang. 6.30 rehat. Panas. Duh atas tangga, panas pula petang. Yang Tok Imam nak ke masjid, berhenti Tok Imam tu. Aku nampak apa tadi? Gitu dia, tuan-tuan. Tuan-tuan, bagus. Ustaz, saya sekarang Ustaz dah berhijrah. Agak-agak boleh masuk syurga, kata Allah. Allah tanya kita tu, agak-agak kau boleh masuk syurga? Kau jadi AJK masjid, kau jadi Tok Imam, kau jadi Tok Bilal, kau jadi Ustaz. Allah Ta'ala tanya pada kita, apa kau sangka kau boleh masuk syurga? Belum, kata Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu sangka kamu belum boleh masuk syurga? Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum. Sedangkan Allah Ta'ala belum tahu siapa di kalangan kamu yang paling kuat jihadnya, yang paling kuat berjihad, dan yang paling kuat sabarnya. Allah sebut dalam surah Ali Imran 141, 142. Allah Ta'ala tanya, Allah tanya pada kita, apa kamu sangka kamu boleh masuk syurga? Sedangkan Allah belum tahu siapa yang kuat jihad. Jihad itu dengan apa? Harta kamu, nyawa kamu. Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan harta kamu dan jiwa kamu. Sebab itu tuan-tuan, kita sebagai satu pembuktian bahawa aku nak berjihad pada jalan Allah. Berjihad dengan nyawa satu hal. Saya sanggup syahid, Ustaz. Tapi sebelum itu Allah Ta'ala kata jihad dengan harta. Sebab itu tuan-tuan, kita bangunkan masjid, kita bangunkan sekolah, kita bangunkan apa-apa sahaja yang membolehkan Islam terjaga, maka pembangunan itulah dipanggil sebagai fi sabilillah.